Assalamualaikum, korang bersama Zaira Mokhtar dalam kisah seram sejuk. Guys, hai. Apa khabar semua? Maaf semua sihat-sihat je. Okey, kat luar sana. Jom santai-santai korang layan kisah hari ni. Kisah ni dikongsikan oleh seorang yang nak dikenali sebagai Izzat, bukan nama sebenar. Kata Izzat, pada masa tu Izzat ni kena pergi bertugas ke Seremban tau. Jadi Izzat terpaksalah dia check in hotel yang berada di Seremban untuk beberapa hari sampailah tugas si Izzat ni selesai. Jadi Izzat ni nak kongsikanlah sesuatu yang mistik berlaku dekat dalam hotel di mana Izzat ni duduk tu. Jom sama-sama kita dengar kisah Izzat. Sebelum tu, bila sebut pasal seram hotel ni, memang akan ada orang yang cakap biasa kat hotel memang kebanyakannya akan ada kisah-kisah yang mistik. Kadang-kadang tu tak masuk oleh akal fikiran kita tau. Memanglah setengahnya kita ni akan cakap aku pun selalu juga duduk kat hotel kan, bermalam, bercuti, tak pernah pula jadi benda-benda yang macam ni. Guys, lain orang, lainlah apa yang dilaluinya. Lagipun diorang ni pun bukanlah minta benda ni jadi. Nak buat macam mana kalau dah Allah tu izinkan sesuatu tu untuk diorang ni rasai. Yang tu kita tak boleh nak cakap apalah guys. Apa yang boleh, kita doakanlah yang baik-baik ni kan, untuk mereka dan juga untuk diri kita. Jom, tanpa buang masa, kita mulakan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dijadikan cerita guys, Izzat dia dah duduklah dekat hotel yang dimaksudkan seram ni tau. Izzat ni dia parking kereta dekat tingkat 5. Jadi dia nak pergilah dekat parking keretanya tu untuk keluar sekejap. Izzat dia naik lift hotel ni kan, dia tekanlah dekat tingkat 5, tapi lift ni dia tak berhenti dekat tingkat 5. Malah lift ni dia naik sampai ke tingkat 8 pada masa tu. Izzat ni dia macam rasa siapa pula yang tekan kan? Padahal aku seorang diri. Dia dalam lift ni, aku tekan tingkat 5 menyala, tapi tak berhenti pula. Tahu-tahu dia naik pula sampai tingkat 8. Memang pelik lah pada masa tu. Mungkin dah Izzat cakap dah ada orang yang tekan tombol dekat tingkat 8. Jadi sebab itulah lift tu dia tak nak berhenti dekat tingkat 5. Dia naik terus sampai tingkat 8 kan. Okey, settle. Tapi guys, bila sampai je dekat tingkat 8 tu kata Izzat, pintu terbuka aja, korang tahu tak, floor tu kosong tau. Gelap gelita je. Jadi Izzat ni mulalah dia tertanya-tanya, ni tingkat 8 ni floor apa? Apa yang gelap sangat ni, kosong je ni kan. Start dari situ Izzat ni dah rasa macam tak sedap lah, rasa something kan. Macam kita jugalah, dah bila naik satu tingkat yang kita ni tak tahu tingkat apa ni, kosong pula tu, padahal hotel kot kan. Izzat ni pun cepat-cepat lah tekan balik tombol tingkat 5 lift ni guys. Lift ni pun tutup, tapi cara lift ni tutup sangat-sangat perlahan guys. Pula ni dah kenapa pula pintu lift ni tutup perlahan je ni kan? Izzat masa ni dia cakap dia belumlah rasa macam orang kata meremang ke, takut ke apa kan. Cuma Izzat ni dia risau lah, buatnya tiba-tiba lift ni jam dan Izzat ni stuck dalam lift tu kan. Itulah yang utama sekali Izzat ni fikir pada masa tu. Jadi bila lift ni dah tutup guys, korang tahu tak, lift ni tak turun ke tingkat 5, malahan naik terus sampai ke tingkat 12.
Izzat cakap betul-betul lah lift ni buah hal lah. Jadi Izzat ni dia gagah ni sampai tingkat 12 dia turun tangga je guys. Nak pergi sampai ke tingkat 5 ni. Sambil Izzat ni turun, korang bayangkan lah tingkat 12 nak turun sampai ke tingkat 5, nasib baik turun. Kalau naik jenuh. Itu pun degupan jantung Izzat ni dah laju lah. Tambahan dengan penat, tambahan dengan marahnya lagi. Memang keadaan tu Izzat cakap dia tengah duk sumpah serana lah turun tangga ni sampai ke tingkat 5. Itu baru kejadian dekat dalam lift hotel ni guys. Belum lagi dekat dalam bilik di mana si Izzat ni duduk tu. Izzat dia duduk dekat tingkat 4. Okay, pada satu hari tu Izzat ni kata lebih kurang lah dalam pukul 3 ke 4 pagi tu, Izzat dia terdengar macam ada orang main tombol pintu bilik hotel dia tau. Macam orang duk nak buka lah, cuba nak buka pintu tombol bilik Izzat ni. Jadi Izzat ni dia pergilah bangun intai guys. Dekat pintu bilik hotel dia tu tak ada sesiapa tau. Memang taklah Izzat ni nak buka bila kau tengok tak ada orang, tapi tombol pintu kau duk bergerak-gerak. Time ini sekali lagi Izzat dia rasa tak sedap hati. Mulanya dekat dalam lift tu kan, yang ni pula dekat dalam bilik ni, dekat pintu hotel bilik kau ni dah kenapa pula ni. Izzat dia nampak atau kan tombol pintu tu berpulas dengan lajunya. Dan bila kau tengok pula dekat luar, hintai dekat pintu bilik ni ada lubang tu, kau tengok tak ada sesiapa, apa korang rasa? Memang meremang lah pada masa ni. Dah macam movie filem lah. Dekat luar kisah seram, cerita seram tu kan, macam tu lah apa yang Izzat ni alami pada masa tu. Dan Izzat ni pun teruslah kan pegang tombol pintu dia ni. Barulah tombol pintu tu senyap sekejap. Tombol ni dah senyap, Izzat ni pun baliklah semula dekat katil dia. Sebab nak sambung tidur lah kan, daripada melayang gangguan-gangguan ni. Sekali lagi tau guys, kata Izzat ni, ya Allah, aku ingatkan dah tak ada apa-apa lagi. Tombol pintu dekat dalam bilik tu rasa macam, ya Allah, nak pecah tau. Macam ada orang nak rempung masuk. Kuat sangat-sangat tau guys. Takut, memang takut lah kata Izzat. Tapi dalam takut-takut tu timbul perasaan Izzat ni dia nak marah. Dia geram sangat-sangat. Jadi Izzat ni dia pergi tengking tau guys. Keadaan ni kita faham. Memang pun kalau kita dalam keadaan takut tu, kita memang akan termarah atau nak marah ni. Tak tahulah pula apa yang kita marah, dengan siapa yang kita nak gaduh kan. Izzat dia pergi tengking. Dia cakap apa tu guys? Oi, siapa tu Jangan main-main boleh tak? Ingatkan bila ditengking benda ni, dia senyap lah kan. La ilaha illallah. Rupanya guys makin menjadi-jadi. Izzat sampai mengigil-ngigil lah malam tu. Izzat ni pun capai lah telefon ni, nak call resepsi ni, nak bagi tahu apa yang jadi ni kan. Apa yang mengganggu Izzat ni, penat sangat-sangat ni. Ya Allah, letihnya aku ni. Kenapalah jadi macam ni? Dari mana datang ni? Apa masalah dengan hotel ni kan? Tapi tak ada yang angkat tau guys. Puas dah Izzat ni call banyak kali pada malam tu, tak ada yang angkat. Dah sudah, mana pula pergi orang kat hotel ni? Allah guys, tahu-tahu je dah pukul 6 pagi tau. Masya Allah. Tak tahu macam mana lah Izzat cakap ni, dia tertidur ke terlelap ke dalam keadaan yang struggle-nya malam tu duduk ngigil-ngigil ni. Sedar-sedar je dah pagi. Izzat ni pun dia teruslah siap-siap lah. Kononnya nak pergi dekat resepsionis ni, nak tanyalah, nak bagi tahu pasal semalam ni. Dan kemana pergi korang ni semua kan. Nak marah lah tu guys. Masih lagi dalam keadaan yang orang kata apa tu, tak boleh terima lagi ni. Turun aja si Izzat ni dekat resepsionis. Dia pun tanyalah dekat pekerja-pekerja tu guys. Korang tahu tak, kata pekerja ni tak ada pun rekod panggilan pada malam tadi masuk dekat diorang. Sudah. Bila ditanyakan, abang duduk dekat tingkat berapa ya? Si Izzat ni beritahulah, saya Duduk dekat tingkat 4. korang tahu, boleh pula budak-budak ni memandang antara satu sama lain, antara diorang ni lah. Dan terus dia salah seorang daripada budak tu telefon manager dia.
Sekejap tu guys, manager hotel ni pun turun berjumpa dengan Izzat. Manager tu guys memang dia terus minta maaf dekat Izzat dengan apa yang berlaku. Selepas apa yang diorang ni dengar Izzat ni ceritakan tu, jadi manager ni pun bagi tahulah sebenarnya bangunan hotel ni dah lama pun tutup. Jadi diorang ni baru je buka semula, hotel ni beroperasi seperti biasa. Jadi mungkinlah disebabkan tu ada sedikit gangguan, kata manager ni. Jadi bila dah minta maaf ni kan, Izzat pun tak naklah menimbulkan masalah. Sebab bagi Izzat, kalau kita ni memudahkan urusan orang lain, insyaAllah Allah tu akan memudahkan urusan kita. Jadi sama-sama pun faham, manager ni pun dah minta maaf. Izzat pun tak boleh nak cakap apa. Kalau dia nak refund balik ke minta duit ke apa, Izzat dah duduk kat situ dah 2 hari tau. Jadi bagi Izzat tak apalah. Izzat ni pun dah habis berborak dengan manager ni. Izzat nak sambunglah pergi breakfast pada pagi tu. Tengah Izzat ni duduk breakfast ni, Izzat pun google lah guys tentang hotel ni. Bila Izzat ni tengok dalam Google, betul tau guys, hotel ni dah lama ditutup dan baru saja dibuka semula. Kita faham-faham lah ya guys dekat situ. Dah kata Izzat ni lagi, hotel ni dah tutup selama 10 tahun tau. Sebelum dibuka semula. Kejap lepas tu manager ni guys datang semula jumpa dengan Izzat. Kata manager ni, kalau awak nak duit balik ke apa ke boleh. Izzat cakap Tak apa, kita dah settle kan, tak ada apa masalah, okey je, tak apa, saya faham. Tapi guys, apa yang membuatkan Izzat rasa lah mungkin manager ni dia rasa bersalah. Manager ni bagi tahu Izzat tengok CCTV hotel tersebut, di mana kejadian yang Izzat ni bagi tahu tombol pintu dia bergerak-gerak tu. Buat pengetahuan kita guys, kata Izzat, tingkat 4 tu hanya ada 1 bilik je yang berpenghuni. Maknanya Izzat je lah guys yang duduk dekat tingkat 4 tu. Dan bila ditengok pada rakaman CCTV ni, memang tak ada sesiapa yang lalu lalang pun dekat tingkat 4 tu pada awal kejadian, daripada pukul 12 malam sampai ke 4 pagi tau. Memang tak ada sesiapa pun dekat tingkat 4 tu. Allahu Akbar. Tombol pintu ni pun memang nampak kan dalam CCTV tu, memang ada pergerakan. Allahu Akbar. So jadi bila dah dapat maklumat, dah dapat tengok ni antara Izzat dengan manager ni kan, kedua-dua pihak ni dah berpuas hatinya tu, kata Izzat petang tu jugalah dia check out daripada hotel tersebut guys. Sampai je dekat rumah, Izzat dia ceritakanlah apa yang terjadi dekat isteri dia ni kan. Cuma Izzat dengan isteri dia jadi orang kata tertanya-tanya lah, macam mana lah kan makhluk yang tidak berjisim boleh menggerakkan sesuatu yang berjisim. Wallahualam lah kan guys. Selebihnya tu orang kata hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Apa pun, terima kasih sangat dekat Izzat. Dan itu je lah kisah yang nak dikongsikan oleh Izzat pada kita semua untuk hari ni dalam Kisah Seram Sejuk. Terima kasih Izzat. Mak doakan semoga Izzat dipermudahkan segala urusan dan diperluaskan rezeki selalu, InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih Izzat. So terima kasih guys untuk hari ni. Itu sajalah kisah yang dapat Mak kongsikan. Mak doakan semoga kita semua diberikan kesihatan dan selamat dunia akhirat, InsyaAllah. Amin, amin, amin. Guys, merasa sedih, dihina dan disakiti itu perkara biasa bagi kita sebagai hamba-Nya. Namun percayalah, Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Setiap apa yang berlaku pasti akan ada hikmahnya, InsyaAllah. Seperti biasa guys, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.